Okey tuan-tuan dan puan, salam perpaduan, salam keharmonian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya Mr. J. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, besok akan terlaksanalah satu lagi SOP yang lagi bagi saya lagi mengarut dan mengarut dan mengarut. Okey. Waalaikumsalam semua. Terima kasih. Selamat petang ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak ceritakan tuan-tuan dan puan-puan daripada hari ini adalah berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta dan berdasarkan pemerhatian daripada saya sendiri dan juga beberapa lagi rakan-rakan saya yang lain ni. Jadi saya cuba menyampaikan, kita kongsi sama-sama apa yang berlaku sekarang ni dalam negara kita ni tuan-tuan dan puan-puan. 3 hari lepas, kes melonjak naik, melepasi paras angka 5,000, 5,000. Dan semalam hampir-hampir 7,000. Hari ni kita tak tahu berapa. Jadi kita nak tanya dengan kerajaan Perikatan Nasional yang ada sekarang ini, dan juga MKN dan juga KKM, nak tunggu apa lagi sebenarnya ni? Kita ingatkan pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri selaku pengarah MKN dan juga pengarah kesihatan. Kita ingatkan akan ada lockdown, totally lockdown. Masalah sekarang tuan-tuan dan puan, kes dah lebih 7,000 lebih, dah lebih 6,000 lebih, hampir angka 7,000 lebih, hampir angka 7,000, tapi masih lagi kelonggaran. Maksud saya, SOP kau minta rakyat jangan masuk jangan makan dekat dalam kedai, rakyat dah ikut. Kau tak bagi rakyat pergi ziarah kubur, ziarah raya, rakyat dah ikut. Ni ada banyak lagi saya nak cerita ni, ada lagi cerita. Terima kasih. Saya minta maaf saya kalau bercakap ni, mata saya ni kalau tengok komen ni laju je ni kan. Saya nampak, saya baca. Tapi masalahnya, kes meningkat lagi. Engkau tak bagi kita orang rentas negeri, kau tak bagi kita orang rentas daerah. Kes naik lagi. Dekat mana silapnya perkara-perkara ni berlaku ni? Kita nak tahu. Lepas tu pula engkau dedahkan video-video, dekat dalam ICU orang yang tengah tenat, orang yang tengah nazak. Lepas tu kau keluarkan video pula yang dalam pusat kuarantin yang baru saya tengok, orang tu kena pump, bagi oksigen apa semua. Untuk apa semua tu? Untuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk apa kau dedahkan semua video-video ni? Kau nak bagi nampaknya konon-kononnya COVID ni adalah real, bukan penipuan. Kita tahu COVID ni adalah real, tapi untuk apa kau keluarkan video-video ni semua? Lepas tu hari ni satu liputan daripada akhbar saya nampak, akhbar tempatan ni, di mana yang 1, 2, 3 ke adik keluarga ni meninggal. Dedahkan lagi, kau sebarkan semua berita-berita ni. Untuk apa? Untuk nak takutkan rakyat. Kalau kau dah tahu benda tu boleh mendatangkan bahaya kepada rakyat, elok kau tutup je semua terus. Tutup habis. Seperti mana PKP 1 je kau buat. Kan kita dah berjaya membendung semua tu. Kalau lepas tu kau dedahkan, panggil TV3, masuk dalam ward ICU apa semua, tunjuk orang ni dah meninggal tenat-tenat. Lepas tu keluar video dekat mana-mana, saya pun tak pasti kat mana, tapi memang dalam pusat kuarantin, pakai oksigen. Untuk apa? Nak bagi tahu rakyat. Kita tak, rakyat tahu COVID ni real. Rakyat tahu benda ni ada. Tapi kalau dah sampai terdesak, dah sampai menggugat, sampai boleh mengancam nyawa rakyat, kenapa tak full lockdown saja? Alasannya ekonomi. Ekonomi. Untuk apa? Kalau dah rakyatnya nyawa hilang, ekonomi dah tak guna. Nak tanya ekonomi sekarang ni dalam negara kita ni berjalan stabil ke? Saya nak tanya. Stabil ke? Ramai ke pelabur-pelabur luar masuk melabur kat dalam negara? Tak ada tuan-tuan dan puan. Hancur. Untuk apa? Kenapa tak tutup saja kilang-kilang besar ni? Yang majoritinya pekerja-pekerja dia ramai. Lebih 1,000, 3,000, 4,000. Tutup. Lepas tu kau sekat 8 malam, 8 pagi. 8 pagi, 8 malam. Perniagaan boleh berniagakan. Untuk apa lagi tu? Kalau nak tutup terus. Kau dah menyukarkan pula orang-orang yang bekerja ni, pukul 8 pagi nak kena cari sarapan, pukul 8 malam bekerja balik nak cari makan. Untuk apa? Kau dedahkan semua video-video konon-konon orang ni. Memang kita faham orang tu tenat, meninggal apa semua, kita terima. Tapi untuk apa? Untuk apa tuan-tuan dan puan kalau kau tak buat satu penyelesaian yang mana kita sangkakan akan ada total full lockdown, tapi tak buat.
Lepas tu semata-mata nak selamatkan ekonomi. Ekonomi benda kalau dah rakyat, nyawa rakyat Malaysia sendiri dah terancam. Dah sampai hampir 7,000 lebih kes setiap hari. Better full tutup habis, tuan-tuan dan puan-puan. Lagi elok. Lagi satu aku nak tanya, apa guna task force dalam negeri Selangor ni? Saya rasa task force negeri Selangor ni dah boleh dibubarkan. Dah boleh dibubarkan, dah boleh. Ikut sajalah daripada MKN, biar satu selari, satu badan, senang. Dah 3 hari Selangor 2,000 kes. Apa benda yang task force Selangor buat ni? Kita nak tahu apa benda yang dia buat ni. Menghabiskan duit rakyat, peruntukan macam-macam bagi semua. Lepas tu pula buat statement lain, siang lain, malam petang lain. Mengarut, tuan-tuan dan puan. Kalau dah nampak kau tunjukkan, saya betul-betul sedih, betul. Saya sendiri tumpah simpati kepada keluarga-keluarga yang telah pergi, yang telah meninggal dunia akibat COVID. Tapi itulah masalahnya. Kalau kerajaan dah nampak benda tu berbahaya kepada rakyat, kenapa tak tutup saja terus? Tutup terus, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi 2 minggu pun tak apa. Kalau pasal 2 minggu saya rasa ditutup ekonomi dalam negara kita di sementara waktu, saya percaya takkan lagi ada yang mati kelaparan. Kita ada NGO, kita ada jabatan kebajikan, kita ada pusat-pusat zakat, kita ada dari parlimen, wakil-wakil rakyat. Kerahkan semuanya, beri bantuan pada rumah-rumah yang memerlukan. Itu je. Daripada dibiarkan berlalu sampai macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, makin hari-hari ni kita tak tahu lagi berapa lagi kes kematian, berapa lagi kes positif. Sampai bila, tuan-tuan dan puan-puan? Sampai bila? Lepas tu ada pula statement mengalahkan. Sebenarnya berlaku disebabkan kerana sebelum dan selepas Aidilfitri banyak korang kau nak salahkan pula pasal berkenaan raya ni pula. Rakyat dah ikut semua dah. Kenapa tak tutup? Kenapa kau nak jaga ni kepada Menteri Azmin Ali? Kenapa Azmin Ali? Betul Azmin Ali. Kenapa pula nak tak tutup saja industri ni? Kenapa tak tutup? Kita nak tanya MKN, kita nak tanya KKM, kenapa tak tutup? Datang Kelang, boleh tengok Jalan Kapal, Jalan Meru, Port Kelang, Westport, Kelang Utara, Northport apa semua. Boleh tengok kilang-kilang dalam ni. Mereka dipatut SOP ke tidak? Perniagaan-perniagaan yang tak ada kena, yang risiko dia rendah, kau orang tutup habis. Risiko tinggi kilang-kilang ni, kau biarkan terbuka. Macam tak ada apa-apa je. Semua sektor-sektor ni, alasan apa? Alasan apa yang kau nak bagi lagi, tuan-tuan puan? Lepas tu kau sibuk keluarkan video-video sedih. Dah sampai 7,000, hampir 7,000 kes. Tidak ada lagi tindakan yang boleh membuatkan rakyat Malaysia ni selamat, tuan-tuan dan puan. Tak ada lagi pun. Lepas tu SOP diketatkan 8 pagi, 8 malam. Kedai beroperasi, apa semua. Apa, ingat COVID tu aktif waktu malam je ke apa? Kan? Hari ni 6,509. Hari ni saja. Ni hari ni ke bang Juraimi Juno. Kan? Pening lah tuan-tuan dan puan macam ni. Kan ada task force Selangor ke, task force kerajaan pun tak guna juga. Bila kita rakyat menyuarakan isu benda macam ni, engkau orang ambil tindakan ke rakyat. Kan? Saya ni tak tahulah. Kalau kena-kenalah. Kan? Kita bukan minta, tapi ini sajalah platform kita nak bercakap. Kan? Saya tuan-tuan dan puan, saya sendiri di kalangan kawan-kawan saya pun, kita orang mematuhi SOP. Kita dah bagi tahu tolong patuhi SOP. Tak payah, kita ikut apa saranan kerajaan. Kan? Bukan takut apa, lepas tu yang langgar SOP ni kau orang saman sampai 1,500, 5,000 kau saman. Kena orang-orang biasa ni kau saman bagi nak gerak. Kan? Tapi kalau kena golongan kayangan, contoh macam baru-baru ni si Lopak tu, merentas negeri, boleh pula dia kata nilai tu tak ada dalam negeri negeri 9. Bukan rentas negeri katanya dekat nilai tu. Dia apa cerita ni tuan-tuan dan puan? Undang-undang apa yang diorang pakai ni? Peguam negara pejabat peguam negara ke apa kata, pendakwa raya aku pun tak tahu, mengatakan yang itu bukan daripada nilai 3. Nilai 3 bukan dekat nilai 3 tu bukan dekat negeri 9. Tak rentas negeri. Apa ke benda ni tuan-tuan dan puan? Kita nak tanya ni. Kau lepas yang saya geram, dia siap buat video rencana. Mangsa COVID ni akan meninggal dunia sebab apa semua ni kan. Tapi kau tak ada buat apa-apa pun kat rakyat ni. Dah dekat angka 7,000 tuan-tuan dan puan. Tidak ada apa-apa tindakan drastik pun. Tidak ada apa-apa. Lepas tu kau salah kat rakyat. Rakyat main punca. Okey lah. Tak apalah rakyat main punca. Tak apa. Kalau rakyat main punca, tutup lah semua. Yang terbaru pula, pusat judi kat Genting Highland. Boleh pula. Pengarah MKN kita tak tahu beroperasi ketika COVID. Apa benda ni?
Orang berjudi dekat dalam pondok, dalam hutan korang boleh jumpa pusat judi yang terbesar macam tu pun kau tak boleh nak tengok ke? Tak boleh nak riki ke? Mengarut sangat. Saya tak tahulah menteri ni dia baca skrip saja ke? Ataupun dia buat tak tahu ke? Kan? Untuk apa ni tuan-tuan dan puan? Yang jadi mangsanya rakyat. Rakyat merana tuan-tuan dan puan. Jangan cakap pergi jumpa rakyat sekarang ni. Siapa-siapa jumpa kat perjalanan. Okey ke tak sekarang punya macam yang bisnes? Okey tak ada. Saya dah survey 10 orang. 10 orang cakap meninggal. Meninggal tuan-tuan dan puan. Hancur lebur. Bisnes melingkup. Kan? Mall kau buka. Untuk sama je dengan mall tu. Sama saja. Tutup semua habis. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Kan? Kalau nak kata, nak kena bayar sewa, keluarkan satu notis. Menteri Kewangan keluarkan satu notis. Moratorium tambah lagi. Semua kedai-kedai ni jangan ambil ni. Itu je cara nak bantu rakyat. Kan? Kalau nak harapkan KWSP 2 ke, kali kedua keluar, memang tak mungkin lah. Macam-macam kau alasan pula nanti. Kita minta tuan-tuan dan puan penyelesaian daripada pihak kerajaan. Bukannya satu penyelesaian yang kau menambah ketatkan lagi tak apa-apa benda SOP yang kau ikut. Kan? Sekarang pun rakyat pun tak keluar lah selepas pukul 8 malam. Rakyat sekarang ni pukul 10 kedai malam tutup. Rakyat pun tak keluar dah. Rakyat dah duduk rumah dah. Diorang dah tahu dah benda ni. Tapi kita nak tahu apa yang Task Force Selangor ni buat. 2,000 lebih kes dekat dalam negeri Selangor sahaja. Apa yang dia buat? Kita nak tanya. Apa yang dia buat? Apa doktor tu? Aku tak tahu apa nama doktor ni kan. Dengan esko-esko Selangor ni apa yang dia buat? Ahli-ahli politik ni. Apa yang mereka buat tuan-tuan dan puan? Yang jadi mangsa kita. Saya seru kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton video saya ni dan akan menonton video saya ni. Sekiranya perkara ini melibatkan hal politik tuan-tuan dan puan-puan, sampai masa kita ajar mereka ni cukup-cukup tuan-tuan dan puan. Terus terang saya cakap, ini perkara melibatkan nyawa. Kau dah nampak rakyat Malaysia sedang dalam keadaan yang gusar. Kes meningkat sampai 66,000 lebih, hampir 7,000. Masih lagi tidak ada tindakan drastik. Last PKP pertama tu saya pun tak berapa, saya pun lupa nak tengok. Bila dia adakan orang kata PKP tu, bila berapa kes dia. Kita tak boleh tahan dah tuan-tuan dan puan. Tak boleh tahan dah. Sampai bila rakyat Malaysia nak kena hadap perkara-perkara macam ni. Ini bukan melibatkan satu bangsa tau. Semua rakyat Malaysia tau. Bukan pasal bangsa ada yang cerita dengan saya. Bukan pasal bangsa. Ini melibatkan rakyat. Semua bangsa kena. Tak ada kira bangsa apa. Covid ni pilih bangsa ni ke bangsa ni ke. Jangan. Kita minta satu penyelesaian daripada pihak kerajaan. Saya tuan-tuan, suara saya ni sampai takat ni je. Kalau katalah lebih pergi, memang saya berjumpa dengan menteri-menteri ni. Kan? Saya boleh berjumpa sendiri dengan ni. Ismail Sabri pun saya boleh jumpa, tak ada masalah. Tapi limit saya ada limit. Pasal apa? Biasalah kita orang biasa. Saya boleh berjumpa, kalau boleh nak jumpa dengan Perdana Menteri, saya nak cakap. Apa yang korang buat? Korang bunuh rakyat macam ni, kau biarkan rakyat merana macam ni. Lepas tu pula pengarah kesihatan bagi pula suggest pakai 2 mask. 2 lapis mask. Aku pun tak tahulah. Kan? Kalau nak cakap 2 lapis mask ni, kita sembang satu je lah. Orang gila, bukan orang gila lah. Orang yang kurang-kurang tu, kat tepi-tepi jalan tu, elok je, sihat dia. Kan? Tak ada pula kena Covid, tak pakai mask, elok je. Kalau nak cerita pasal pakai mask ni dah. Kan? Kita pening lah tuan-tuan. Kita dah nampak. Lepas ni saya geram tu, kau keluarkan video-video ni, masuk kat dalam ICU. Kan, kau bagi rakyat Malaysia ni macam seolah-olah macam panik. Jangan. Kenapa kau tak buat full tutup habis? Macam PKP first dulu. Tutup semua industri-industri ni kan senang. Kan? Senang. Habis cerita. Tak payah. Bagi 2 minggu cukup. Kerajaan kita bagi 2 minggu. Dalam masa 14 hari tu, kau laksanakanlah cukup. Kau cari mana? Itu tak masuk lagi dengan COVID test ni. COVID test yang apa, yang cek hidung, cek masuk mulut apa semua tu. Tu tak cek, tak kira lagi. Ketepatan dia macam mana, bacaan dia macam mana. Mendadak tu kes dia naik. Kita tak tahu nak buat apa lagi dah tuan-tuan puan. Rakyat sekarang ni, bagi saya Alhamdulillah lagi lah. Saya masih lagi macam ni. Tapi kita kenangkan mereka ni, peniaga-peniaga ni peniaga-peniaga yang banyak dah gulung tikar dah ni. Lepas tu pula dengan 8 pagi, 8 malam. Kenapa tak buat saja pukul 6 pagi sampai ke 9 malam ke sama saja. Kalau nak tutup terus. Shopping mall ni semua kau tutup semua sama je. Kalau nak cerita pasal shopping mall ni, saya cerita tuan-tuan puan-puan.
Kalau nak cerita pasal shopping mall, baju yang diorang pegang di setiap mall-mall ni, kedai-kedai, butik-butik yang ada dalam shopping mall ni, semua tu pun terkesan juga tau. Kan? Baju ni pegang ni, bukannya dia ada bagi plastik ke apa ke, tak ada, pegang. Siap boleh test lagi. Tuan-tuan, puan-puan rasa macam mana? Itu pun satu juga penyumbang dia. Lepas tu kau nak salahkan orang-orang yang berniaga tepi jalan. Kau nak salahkan orang ni. Padahal dekat dalam kilang tu berapa ramai mereka ni yang tak ikut SOP, patuh SOP, tak ada apa-apa pun tindakan. Mana video daripada KKM, mana video daripada MKN menunjukkan mereka ada masuk ke kilang-kilang di sekitar Jalan Kapal, Jalan Meru, North Port Kelang. Saya tinggal dekat Kelang. Mana video? Tunjukkan bagi rakyat Malaysia puas tengok. Depan kilang saja mereka ni beratur, dekat dalam kilang hancur, lebur, habis semua. Kan? Lagi satu, itulah. Hari ni dia buat naik kes 6,000 lebih. Percayalah cakap saya tuan-tuan dan puan. Sekiranya darurat ni dia tambah lagi 6 hari bulan ni tuan-tuan ni dah bulan 5 nak masuk bulan 6. Bulan 8 darurat akan berakhir. Bulan 8 darurat akan berakhir. Jadi kita fikir-fikirkanlah. Kenapa tak totally lockdown? Tak apa. Biar sekejap. Kita dah pernah merasai zaman gelap apa dulu. Apalah salah sekali kita rasa kita ada pengalaman. Apa masalahnya? Kan? Apa masalahnya? Tutup saja. Kilang-kilang ni semua tutup. Biar lantakkan diorang. Toke-toke ni dah kaya raya apa? Kenapa nak tutup? Kenapa nak biarkan terbuka lagi? Kan? Kita nak tanya pukul 8 malam, 8 pagi, 8 pagi, 8 malam, kita akan buat rondaan nanti kat kilang-kilang ni. Mereka ni beroperasi 24 jam ke apa? Kita tengok tuan-tuan dan puan. Itulah, itu yang saya cakap baru-baru ni. Saya bukanlah, ada yang kata saya memperbaik agama. Saya dah tak fikirlah semua tu dah. Dekat dalam kabinet sekarang ni dah ada dah mufti-mufti baru. Keluarkan mazhab ekonomi dengan mazhab kesihatan. Oh, kalau kita melakukan totally lockdown, kita akan mengalami kerugian dari segi ekonomi. Itu dia. Mufti yang pertama. Kalau kita pakai double mask, kalau kita patuh SOP, kita akan mengelak daripada jangkitan COVID-19. Itu mufti yang kedua. Itu saya cakap. Diorang ni pandai-pandai pula kalau kali. Cukuplah yang pertama kau dah bagi tahu macam mana. Cukup kita ikut. Rakyat dah ikut, cukup dah. A to Z rakyat dah ikut dah. Kalau yang kena compound tu degil. Tu tak boleh nak buat apa. Perangai orang Malaysia dia memang suka degil. Orang cakap suka membangkang. Tapi sekarang boleh nampak. Boleh nampak tuan-tuan, kesan dia macam mana. Daripada first PKP, first PKP korang dah buat benda ni, macam-macam korang buat, rakyat sampai susah beratur. NGO saya, antara NGO yang bersama-sama dengan pihak kerajaan masa tu memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan ni. Kita pastikan tidak akan ada orang yang meninggal kelaparan. Tetapi sekarang ni ramai orang yang bunuh diri akibat tekanan. Itu kita nak bagi tahu kepada kerajaan. Kau laksanakanlah PKP ni full. Fully lockdown, tutup habis semua. Senang. Dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu untuk kita tengok kesan dia macam mana. Sekat habis-habisan. Kalau berkenaan dengan yang mereka yang tak makan ni tak apa. Kita sediakan makanan. Bantu. Wakil rakyat kita ada pengguna wakil rakyat. Kita ada jabatan kebajikan. Kita ada pusat zakat. Semua pusat-pusat zakat seluruh negara ni. Gunakan kebajikan. Gunakan. Keluarkan semua yang ada. Bagi bersasar kepada golongan-golongan yang memerlukan ni. Supaya mereka ni tidak mati kebuluran. Tapi yang sekarang mati kerana tekanan, bunuh diri banyak. Ini je yang kita minta. Ini je kita minta tuan-tuan puan. Tapi kerajaan buat tak reti je. Last ujung kau perutusan. Keluar dekat TV. Saya dengan ini. Kalau orang nak kata saya ni bodoh pun saya terima. Tak apa, saya tak boleh nak buat apa. Minta simpati. Dah terang-terang. Memang korang tak boleh buat apa dah. Declare saja senang. Mengaku je senang. Kan? Rakyat dah tahu dah. Kenapa tak ikut? Sebelum ni dah nampak formula. Dia dah nampak dah tuan-tuan perempuan. Ketika PKP 1 tutup. Fully lockdown. Habis. 3 minggu ke 4 minggu baru dah tutup habis dah. Kan kes berjaya dikurangkan. Pergerakan tu berjaya dikekang. Nampak? Tapi kenapa tak ulang formula tu? Pasal apa? Itu kita nak tahu. Kau dah nampak kes ni meningkat. Bila kita tanya, tuan macam mana kes COVID ni boleh berjangkit, boleh merebak? Engkau sendiri cakap tak tahu. Kenapa saya kena pakai mask? Pakai salah saja, pasal apa kita nak mengelakkan jangkitan. Tuan kalau kata
benda ni berjangkit pegang dekat besi ke, boleh ke tuan? Oh, kita tak pasti lagi. Betul. Lepas ni COVID, makan dalam kereta. Makan dalam kereta pun tak boleh. Sudah. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Kita pening tau. Kita memang betul. Saya memang terkesan apabila melihat video-video yang mana rakyat tengah susah sekarang ni dan mengharapkan satu penyelesaian. Dah setahun dah. Negara-negara lain boleh berhimpun dah, boleh nampak. Kan? Negara-negara barat dah mungkin dah makin selesa dah hidup diorang. Jangan cakap oh gelombang kedua, gelombang ketiga. Saya rasa gelombang kedua, gelombang ketiga ni diorang ni sengaja buat cerita ke atau dah tahu tapi kenapa tak ada tindakan. Sebelum ni lah kalau kata gelombang ketiga yang sekarang kita hadap ni, kenapa kau tak lock awal-awal bulan 3, bulan 4 tu hari? Kenapa tak lock awal-awal? Kenapa diam? Jam tengok pukul berapa jam? Sekarang pukul 3.30. Kita rakyat tuan-tuan puan, kita perlukan satu penyelesaian. Kita ingatkan wujudnya Task Force Selangor ni. Saya cerita dalam Selangor dulu, negeri lain saya minta maaf pasal saya tak dulu kat sana. Apa yang saya nampak dalam negeri Selangor ni, depan saya ni klinik kesihatan Botani Kelang ni penuh. Task Force Selangor ni wujudnya untuk apa? Menteri Besar Selangor ni untuk apa, kadang-kadang pun saya tak faham. Diorang wujud ada peruntukan dikeluarkan macam-macam tapi tak ada apa-apa. Kau dah nampak kat mana kes ni paling banyak, kau tutup terus kawasan tu, jangan bagi orang keluar. Kuarantin habis-habis, tengok tarik mana. Lepas tu fokuskan pada mereka yang kritikal ni. Itu yang kita nak. Fokuskan, tutup terus. Kalau kata kerajaan negeri Selangor ada pandangan, kongsi dengan kerajaan pusat. Jangan buat ego sendiri. Itu je sebenarnya tuan-tuan puan. Darurat apa? Ini darurat kesihatan. Darurat kesihatan ni sebenarnya bukan darurat kesihatan. Sebenarnya ini adalah darurat politik. Kan ahli-ahli parlimen tak boleh bersidang. Kan ada yang kata rumah mayat dah tak cukup nak simpan jenazah, simpan kot tu. Pergi simpan dekat Dewan Rakyat tu, Dewan Rakyat tu aircon dia sejuk. Simpan mayat-mayat jenazah kat sana, simpan guna kat sana gelok. Ada tak gunanya? Kan? Inilah dia tuan-tuan puan, bila kita bersuara berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang, akan adalah tumahan-tumahan daripada pihak-pihak sebelah sana terpulang. Apa yang saya boleh cakap dekat sini, pertama kali saya ni, apa motif kau keluarkan video-video yang menunjukkan mereka yang tenat di ICU akibat COVID, mereka yang berada di pusat kuarantin untuk apa? Kalau dah tahu benda tu boleh mengakibatkan kesannya pada rakyat, kenapa tak tutup je habis terus? Kes dah hampir 7,000 tapi tidak ada apa tindakan pun. Hanya SOP. Kenapa kau tak tutup je terus? Kan, aku cakap benda tu sasul lah. Tutup terus. Kan, tutup terus. Saya percaya tuan-tuan puan, kalau tutup terus, ramai rakyat saya puas hati, tak apa. Dalam 2 minggu hilang pendapatan, tak apa, tak ada masalah. Kita kerahkan NGO ni semua. Kita kerahkan semua badan-badan orang kata apa, kerajaan. Contoh Jabatan Kebajikan, Pusat Zakat Selangor, apa semua ni kan. Pusat Zakat di seluruh negara ni, kerahkan beri bantuan pada golongan-golongan bersasar ni. Cukup. Tapi tidak ada apa-apa pun tuan-tuan puan. Ada yang cakap, kau lah jadi menteri. Kalau bagi saya menteri, senang saya buat kerja. Tak payah saya hari-hari bercakap dalam FB ni kan. Simpan je tuan-tuan puan. Lepas tu parlimen tu macam tu. Jadi saya minta lah kepada semua ahli parlimen dalam negara kita ni, yang mana sebelah pembangkang, tolong jangan bersuara apa-apa. Tolong jangan beri tekanan pada kerajaan. Biarkan saja. Okey? Sokonglah apa yang patut kamu sokong sampailah bulan 8 ni supaya darurat ni tidak akan disambung lagi. Kita minta macam tu sebenarnya tuan-tuan puan. Jangan cakap nanti, jangan cakap tak sokong dah ada. We have the numbers, jangan cakap. Cukup diam je. Besok bila parlimen dah bersidang, kau bergasaklah dekat dalam tu. Cukup. Jangan cakap apa-apa. Nanti kan dia tarik lagi kan. Ini kadang itulah dia. Ini banyak kata-kata ataupun pandangan-pandangan daripada sudut ni. Kan? Tapi apa yang bermain di fikiran saya sekarang ni adalah kepentingan nyawa rakyat Malaysia. Itunya kita nak. Target vaksin. Vaksin ni pun satu masalah juga. Kan? Target vaksin, mereka ingatkan vaksin ni dapatlah mencegah. Kan? Kena vaksin, tapi itulah dia, tak apalah. Kerajaan nasaran tu kita ikut. Ada benda kita kena ikut, kita ikut. Tak apa. Apa yang disuruh buat, kita ikut. Tapi kalau benda macam ni tuan-tuan puan, ada melibatkan nyawa rakyat, masih lagi tidak ada apa-apa tindakan yang boleh berubahkan suasana tu. Patut ini dah nampak sangat dah mengarut. Tolonglah. Kita minta. Pasal besok 25 bulan kedai pukul 8 pagi, 8 malam. Saya pun tak boleh nak kata apalah tuan-tuan puan. Ini sajalah yang saya dapat kongsikan pada tuan-tuan pada hari ini. Yang mana sekarang ni negara kita ni memang betul-betul dalam keadaan yang saya boleh cakap tak stabil.
Kalau cakap dari segi ekonomi, tak stabil. Pasal apa? Buktikanlah kepada Azmin Ali. Tolong buktikan mana pelabur-pelabur luar yang masuk dalam negara kita sekarang ni. Buktikan. Tak stabil lah maknanya ekonomi kita sekarang ni. Daripada segi kesihatan, tolonglah Menteri Kesihatan, pengarah kesihatan, tolong tunjukkan tang mananya, apakah perlu, wajar korang ni perlu dibuatkan totally lockdown dan kenapa tak perlu buat. Tolong tunjukkan apa motif korang keluarkan video-video orang yang tengah nazak, tengah tenat. Untuk apa? Kau dah tahu benda-benda macam tu boleh membuatkan kegusaran rakyat Malaysia. Kenapa kau tak tutup je semua? Dah 7,000 lebih kes, kau nak tunggu 10,000 baru kau nak tutup fully lockdown. Jadi ingat tuan-tuan perempuan, saya sendiri akan buat pusingan besok. Saya sendiri akan ronda dalam kawasan. Saya tinggal dalam kawasan Kelang. Saya sendiri akan pusing kat kilang-kilang ni besok. Saya akan tengok mereka ditutup ke tidak pukul 8 malam. Oh, kalau kilang-kilang boleh pula 24 jam. Pasal apa? Bos-bos kilang ni, jangan nanti kita rugi. Apa pasal nak rugi? Apa pasal nak rugi? Nyawa penting ke itu wang penting? Kita nak tanya sekarang ni tuan-tuan. Lepas tu bantuan yang kita harapkan sekarang ni adalah macam ni abang ni cakap, moratorium. Inilah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ada kalanya berkenaan dengan memimpin kerajaan ni perlukan orang yang bijaksana tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang ada pengalaman. Jadi apabila kita salah letak pada orang yang tak sepatutnya duduk dekat kursi tu, maka akan terjadilah macam ini. Kita bernasib baik tuan-tuan dan puan-puan, kerana yang duduk sekarang ni ada pengalaman. Dari dalam kabinet sekarang ni ada pengalaman memerintah bersama mereka yang pernah memerintah. Nasib kita baik. Kalau kena dapat pada mereka yang tidak pernah memerintah tuan-tuan dan puan, maka meninggallah kita jawabnya semua. Haralah jawabnya. Boleh nampak. Okey? Kes pertama COVID masuk dekat dalam negara kita ni disebabkan kerana apa? Kecuaian, kelalaian pihak kerajaan dahulu yang mana masih membuka pintu sempadan bagi pelancong-pelancong daripada negara-negara yang telah dijangkiti oleh COVID-19. Nampak aku baca macam berita. Kau jangan main-main. Kan? Itulah dia tuan-tuan dan puan. Okay? Kita nak tengok apa lagi yang akan datang. Petang ni kita tak tahu lagi berapa lagi kes. Kan? Berapa lagi kes dekat Selangor. Saya fokus kat Selangor. Kat Selangor ni setiap hari. Semalam 2,000. Hari ni tak tahu lagi berapa ribu. Yang mana kita pasti Task Force Selangor gagal. Jadi saya minta kepada semua rakyat Selangor, kita desak MB Selangor supaya bubarkan saja Task Force ni. Buatlah satu keputusan, ikut saja badan daripada kerajaan. Senang cerita. Kan? Senang cerita tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta itu je. Ini nyawa rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian daripada saya Mr. J.